Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nada Raja, anak lelaki Rajendran. Nombor matrik C23A0823. Hari ini saya akan membentangkan tentang wajarkah kebudayaan dan bahasa Melayu yang mempunyai pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha dipelihara pada masa kontemporari dan ketika Islamasi semakin menebal di alam Melayu. Jadi secara umumnya, alam Melayu kaya dengan adat istiadat yang unik dan hiasi dengan pelbagai pengaruh seperti animisme, Hindu-Buddha serta Islam. Sedikit demi sedikit mengikut peredaran zaman meresap ke dalam kehidupan masyarakat Melayu. Bermulanya dengan kepercayaan animisme, kemudian kedatangan agama Hindu-Buddha ke tanah Melayu dari India pada seawal kurun ketiga sebelum Masihi, serta Islam dari Timur Tengah pada kurun ke-13. Ketiga-tiga kepercayaan ini mempengaruhi adat resam, bahasa, tutur kata, gaya hidup serta struktur sosial masyarakat Melayu di Nusantara, sekaligus mengubah sistem kepercayaan mereka. Tradisi adat istiadat ataupun kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan sampai sekarang masih dijalankan oleh masyarakat kini. Salah satu tradisi yang masih dijalankan sampai sekarang adalah yang berasal daripada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Walaupun runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, bukan bererti tradisi juga menghilang. Jadi awal kedatangan Hindu-Buddha ke tanah Melayu, orang Melayu mempunyai sistem bahasa dan penulisan yang tersendiri. Bahasa Melayu terawal direkod berkemungkinan daripada keluarga bahasa Proto-Melayu yang ditutur oleh kebanyakan masyarakat Austronesia di Timur Tenggara Asia sejak sekitar tahun 2000 Masihi. 2000 sebelum Masihi. Bahasa Melayu kuno ini mengalami perubahan setelah kedatangan Hindu-Buddha yang kemudiannya berkembang menjadi bahasa Melayu tua pada kurun ke-7 sehingga kurun ke-14 Masihi. So, masyarakat Melayu di Nusantara juga terdapat membangunkan beberapa sistem penulisan yang tersendiri, antaranya tulisan Rencong, Rejang, Batak, Lontara, Kawi, Sunda Tua dan Baby Yin. So selain daripada itu terdapat beberapa sistem tulisan yang berbeza digunakan pakai menulis di dalam bahasa Melayu tua, walaupun kebanyakan penulisan bahasa Melayu tua ditulis menggunakan sistem penulisan berdasarkan tulisan Pallava. Kebudayaan dan bahasa Melayu yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha pada pandangan saya wajar dipelihara di alam Melayu semasa Islamasi menebal di alam Melayu lah. So sejarah awal perkembangan kebudayaan Melayu menceritakan pengaruh pelbagai budaya termasuk Hindu-Buddha sebelum kedatangan Islam. Pada masa dahulu, beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit memainkan peranan penting dalam membentuk budaya dan struktur sosial di alam Melayu. Jadi terdapat beberapa aspek kebudayaan dan bahasa Melayu yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha serta dipelihara. Salah satu sebabnya ialah bahasa Melayu mempunyai pengaruh bahasa Sanskrit. Bahasa Melayu mengandungi banyak kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit, iaitu bahasa India klasik, dan digunakan dalam agama Hindu-Buddha. Sebagai contoh, banyak istilah agama, resam dan sistem tulisan bahasa Melayu berakar umbi dalam bahasa Sanskrit, dan beberapa karya sastra Melayu klasik ditulis menggunakan tulisan Pallava yang juga berasal dari tradisi India. Sistem tulisan Melayu kuno pada asalnya menggunakan tulisan Pallava yang berkembang daripada tulisan Brahmi India. Walaupun kini telah digantikan dengan tulisan Arab untuk menulis bahasa Melayu, kesan tulisan Pallava masih boleh ditemui dalam artefak sejarah. Kesusastraan India melalui epik Ramayana dan Mahabharata menyumbang kepada unsur mitos yang terdapat dalam kesusastraan klasik Asia Tenggara. Pengaruh awal kesusastraan awal dapat dilihat di dalam puisi atau prosa Jawa seperti Nagarakretagama dan Sutasoma. Antara bersurat yang ditemukan di tapak sejarah awal Asia Tenggara ialah Kutai dan Sungai Mas. Kedua lah. Batu bersurat Kutai yang menjelaskan tentang keturunan raja dan batu bersurat Sungai Mas berkaitan dengan agama Buddha. Struktur dan seni bina bangunan Melayu tradisional sering menggambarkan pengaruh Hindu-Buddha. Antaranya yang terdapat candi seperti Muara Takus di Sumatera, Candi Borobudur di Jawa dan Candi Bujang Valley di Kedah serta Kuil Sri Mahamariamman di Kuala Lumpur. Merupakan contoh bangunan bersejarah yang menunjukkan pengaruh budaya Hindu-Buddha termasuk ukiran kayu, ukiran batu dan seni bina istana. Tarian dan seni persembahan Melayu selalunya mempunyai unsur-unsur tarian Hindu-Buddha. Sebagai contoh, tarian Inai dan tarian Zapin mempunyai akar budaya yang boleh dikesan kembali kepada pengaruh Hindu-Buddha. Kebudayaan Hinduism dan Buddhism juga wujud dari segi seni budaya dan adat dalam masyarakat Melayu. Contohnya watak yang terdapat dalam wayang kulit seperti Ramayana, Sita, Dewi dan Hanuman. Okey, dari segi adat pula, kita ada adat perkahwinan.
Adat perkahwinan ini terdapat unsur pengaruh Hindu-Buddha seperti tepung tawar, bunga telur bersanding dan sebagainya. Antara adat-adat dalam tamadun India ini masih diamalkan sehingga hari ini. Pastinya kita pernah melihat upacara perkahwinan dan persandingan di dalam majlis-majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Hal ini merupakan salah satu contoh adat India, maafkan saya, adat Hindu yang masih diamalkan di Malaysia. Sebagai contoh, adat dalam uh, perkahwinan, pasangan yang berkahwin dikatakan raja sehari dan diadakan upacara bersanding sebagai kemuncak bagi upacara tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada adat kedua, iaitu penggunaan sirih pinang dan beras kunyit. Merupakan pengaruh Hindu dan penggunaan beras kunyit ialah tujuan memberi semangat kepada pengantin berdasarkan kekuningan semangat padi. Hal ini telah menyebabkan pengaruh tamadun India dari segi perkahwinan dan persandingan ini wajib diikuti oleh masyarakat Melayu di Malaysia sehingga sekarang. Adat seterusnya, adat melenggang perut, kebanyakan lebih difahami masyarakat Melayu di selatan Semenanjung, manakala di lembah utara Semenanjung lebih dikenali dengan panggilan kirim perut. Adat ini ialah suatu adat yang dijalankan ke atas seorang isteri yang telah genap 7 bulan hamil dan ia bertujuan untuk meletakkan kedudukan bayi di dalam perut di tempat yang sepatutnya, iaitu di bahagian kepala di pintu rahim. Ini penting untuk memudahkan si ibu bersalin dan bayi tidak kelemasan di dalam perut. Seterusnya, upacara melenggang perut ini akan dilakukan oleh Tok Budin dan ini merupakan kepercayaan pada unsur gaib. Okey, adat yang terakhir adalah adat berinai. Adat ini juga merupakan adat tamadun Hindia yang diikuti oleh masyarakat Melayu. Majlis berinai dijalankan secara berperingkat. Terdapat 3 peringkat, iaitu peringkat pertama, inai bercuri, peringkat kedua, inai kecil, dan peringkat ketiga, inai besar. Secara ringkasnya, inai curi ini biasanya diadakan pada waktu petang, manakala berinai kecil pula dilakukan selepas inai curi pada waktu petang juga. Bagi istiadat berinai besar pula, ia dijalankan pada malam sebelum majlis berlangsung ataupun selepas majlis angkat nikah untuk para jemputan khas daripada kedua-dua pihak pengantin. Pengantin perempuan akan memakai inai pada semua jari dan kaki termasuklah tapak tangan. Sebaliknya, pengantin lelaki hanya memakai inai pada jari kelingking, jari manis dan jari hantu. Secara rumusan, kelahiran kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara adalah disebabkan faktor perdagangan. Faktor ini membawa kepada kemunculan pelabuhan awal dan hubungan dengan tamadun besar dunia, iaitu tamadun India dan tamadun Cina. Daripada tamadun India diterima agama Hindu dan Buddha, sistem kepercayaan dan keagamaan, bahasa dan sistem pemerintahan dalam bidang perdagangan. Dengan ini, secara langsung telah wujud persahabatan antara kerajaan awal ini dengan kuasa luar dan telah lahir juga kebudayaan yang merupakan adunan antara kebudayaan India dengan kepercayaan Asia Tenggara. Walaupun warisan monumen dan arca agama Hindu dan Buddha berasaskan kedua-dua agama yang datang dari India, tetapi gayanya mencerminkan adunan pengaruh India dan tempatan. Oleh itu, masyarakat di Asia Tenggara merupakan masyarakat yang inovatif dalam menerajui kehidupan dan kerajaan awal dapat mempertahankan kemerdekaannya sehingga kedatangan Barat. Itu sahaja pembatangan daripada saya. Sekian, terima kasih.